Kisah ni bermula masa aku berumur 9 tahun dan abang aku pula 10 tahun. Dua beradik je masa ni. Yang lagi 3 orang adik belum wujud. Masa ni family aku tinggal kat perumahan. Dulu stay dengan atuk, nenek kat kampung. Ayah dapat satu job dekat company ni. Diorang provide rumah untuk semua staff diorang. Semasa kejadian berlaku, aku tak ingat jam berapa. Tetapi terjadi masa mak dan ayah aku siap-siap nak makan. Lepas selesai tengok berita jam 8. Macam biasa, asal time nak makan, mak ayah aku kunci bilik dapur. Rumah tu antara ruang tamu dan dapur ada pintu. Sebab aku dan abang aku ni memang pengacau. Even dah makan selepas balik sekolah petang tu. Diorang nak makan dengan tenang pun tak boleh. So macam biasa, aku dengan abang aku ada satu hobi, susun cushion jadi rumah. Habis je susun, abang aku akan mula kemudian turn aku merangkak sampai naik melecet lutut. Masa turn aku nak start balik masuk dalam cushion tu, abang aku tiba-tiba tarik tangan aku pergi ke satu sudut tepi ruang tamu bersebelahan dengan kerusi. Abang macam takut semacam, tiba-tiba nangis cakap takut. Asyik tunjuk pintu utama rumah. Aku tanya abang kenapa? Ada hantu ke? Abang aku cekup mulut aku menandakan isyarat supaya diam. Disebabkan aku memang tak tahu apa yang abang nampak masa main dalam cushion tu tadi. So aku abaikan sebab tak faham dengan perilaku aku. Aku yang tiba-tiba macam tu. Aku kemas cushion tadi kat tempat asal. Sebelum mak aku pula yang naik hantu, nampak ruang tamu berselerak. Selesai mengemas, aku duduk bersandar dekat kerusi sambil main Lego. Nak dijadikan cerita, aku tiba-tiba terjatuh ke depan dek kerana kerusi yang aku sandar seolah-olah ditutup. Masa ni aku ada seram walaupun umur aku masa ni 9 tahun. Abang aku tarik tangan aku supaya duduk dekat dengan dia. Tapi aku tak endahkan. Aku tolak kerusi tu balik ke tempat asal. Aku sambung main Lego. Kali ni, benda ni tolak dengan lebih kuat sampai terhantuk kepala aku atas lantai. Nasib baik lantai rumah masa tu kayu je. So aku marah, aku jerit, bodoh lah. Selang beberapa minit, aku dengar bunyi kerusi dari arah dapur menandakan mak ayah selesai makan. Aku pandang abang, muka dia sedikit lega. Masa aku tengah intai-intai bawah pintu dapur, tengok kaki mak ayah sambil ketuk pintu dapur, aku terdengar suara ayah panggil nama aku dekat pintu utama rumah. Dia panggil nama aku sambil ketuk pintu perlahan-lahan. Disebabkan aku budak mana reti ketuk tu benda tu. So aku dengan happynya pergi ke arah pintu nak buka pintu. Tapi tangan aku tak boleh capai kunci yang kedua tu. Tiba-tiba abang aku bersuara, tanya aku kenapa nak buka pintu. Aku cakaplah ayah panggil. Muka abang aku masa tu tiba-tiba seriau. Lepas terpandang cermin tingkap bersebelahan dengan pintu tu. Abang berlari mendapatkan aku. Abang heret aku sampai ke sudut tepi kerusi. Abang cakap, tu bukan ayah, tu hantu. Aku pula boleh gelakkan abang aku. Cakap abang aku penakut. Lepas tu aku nampak ayah lambai aku dekat tingkap tu. Aku terlepas dari dakapan tangan abang aku. Abang aku hanya mampu jerit nama aku. Tapi entah kenapa aku tak dengar langsung suara abang. Yang aku nampak abang nangis sambil lambai-lambai tangan. Sampai je dekat tingkap, aku hulur tangan. Masa ni aku tak tahu nak cakap apa-apa. Tangan aku macam direntap-rentap dengan kasar. Aku menangis sekuat hati. Aku cuba intai benda tu yang tarik tangan aku. Punya terkejut sebab tu bukan ayah. Cuma makhluk yang tidak berwajah berpakaian putih. Tiba-tiba suasana jadi tak menentu. Aku dengar abang mengetuk pintu dapur dengan kuat. Dan aku dengar suara ayah tengah baca ayat suci Al-Quran.
Dalam beberapa minit kemudian, tangan aku dilepaskan dan sedikit luka dek kerana cermin tingkap pecah. Masa ni aku sedikit keliru dan sedikit takut bila ayah peluk. Yalah kan, ingatkan benda tu peluk. Tapi ayah yang peluk, lega rasanya. Ayah cakap masa tu aku menggigil satu badan, sejuk semacam. Muka pun dah tak berwarna. Dengan mata aku yang dah naik ke atas, ayah ambil keputusan nak bawa aku balik ke kampung malam tu juga. Sampai di kampung, suasana sedikit riuh sebab atuk nenek aku terkejut tengok cucu mereka macam hilang nyawa. Nasib baik atuk aku ni pengamal perubatan Islam. Tapi level-level kampung je. Atuk sapukan aku minyak yang dia dah siap-siap bacakan ayat suci Al-Quran sambil dia urut dan hembus ubun-ubun aku. Alhamdulillah, badan aku dah tak menggigil dan suhu badan aku kembali normal. Cuma aku lemah dan masih tak bertenaga. Boleh pula masa tu minta nenek goreng ayam sebab lapar. Mak dan nenek menangis peluk aku. Ayah tanya aku, siapa tarik tangan? Aku cakap ayah lah yang tarik sebab lambai aku dekat tingkap. Ria, wajah ayah memang terkejut amat. Bukan ayah je. Mak pun terkejut dan hairan. Masakan suami dia boleh berada di hadapan sedangkan tengah makan dengan dia kat dapur. Malam tu kami bermalam di kampung. Ayah pun letih nak drive balik ke rumah kami. Ayah pun dah call bos dia cakap nak cuti 2 hari sebab nak urus anak-anak. Ayah tanya atuk, benda apa yang kacau aku? Atuk cakap benda tu tak suka kat budak-budak nak berkawan. Selepas 2 hari, ayah bercuti di kampung. Atuk ajak ayah ke rumah kami di perumahan. Ada kerja sikit nak buat. Ayah faham maksud atuk. So, keesokan hari, atuk dan ayah kembali ke rumah kami di perumahan. Atuk pagarkan rumah dan ayah azan setiap sudut rumah. Pada malamnya, kami buat kenduri kesyukuran sempena aku dah selamat daripada kejadian tu dan sempena masuk ke rumah baru. Selepas kejadian tu, keadaan dah kembali normal. Agak lama kami tinggal kat situ, tapi sekarang dah tinggal tempat lain.